dapatkan pencerahannya. Yang pertama, menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lafaz itu juga boleh menjatuhkan diri ataupun seseorang itu menjadi murtad? Yang keduanya, amalan banyak belum tentu masuk syurga. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang sangat baik oleh sahabat kita daripada Seromban. Yang pertama, hina sahabat Nabi. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, sibabul muslim fusuq. Hina, caci orang Islam pun fasik dah. Apatah lagi kepada sahabat Rasulullah SAW boleh menggugurkan akidah. Sebab apa? Kalau kita hina sahabat Nabi, bahkan ada yang mengkafirkan sahabat Nabi. Menyatakan bahawa sahabat Nabi ini lepas kewafatan Rasulullah semua murtad belaka. Dia menyatakan sedemikian. Mencaci, menghina, Sayyidatina Aisyah pun dihina dan sebagainya. Kalau kita hina sahabat Nabi, serupa dengan hina Nabi. Ya. Sebab itu tarbiyah langsung daripada Rasulullah yang Nabi kata khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, inilah kurun aku. Kurun Nabi SAW yang Nabi tarbiyah, Nabi didik sahabat. Dan yang sampaikan Quran pada kita siapa? Ya, betul. Kalau bukan sahabat Nabi. Ya, betul. Yang sampaikan hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Kalau bukan sahabat Nabi. Yang memerangi golongan murtad. Jadi kalaulah pakat tolak, mana tolak sahabat Nabi, hina sahabat Nabi, maknanya kita tolak Quran. Kita tolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab itu kena jaga. Jangan orang kata pakai lepas begitu, pakai ikut emosi dan sebagainya. Tak ada ilmu, kena belajar, kena menuntut ilmu supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara yang boleh menggugat akidah kita. Rugi orang kata menyesal tak sudah nanti. Kan? Itu pertama. Yang keduanya tadi apa? Amalan banyak belum tentu masuk syurga. Amalan banyak belum tentu masuk syurga. Persoalannya, apakah amalan yang memasukkan seorang dalam syurga? Tidak. Amalan tak masukkan seorang syurga. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sebut begitu, Nabi sebut, Nabi kata seorang itu masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, adakah engkau pun begitu ya Rasulullah? Nabi kata, ya, hatta aku pun. Bukan amalan aku masukkan aku dalam syurga, tidak. Tetapi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau betul-betul amalan nak masuk syurga, tak cukup. Memang tak cukup. Satu, tak cukup. Kita lahir-lahir, daripada kita lahir sampai kita mati, ibadat je tak cukup. Nikmat yang Allah bagi pada kita, kita nak bayar macam mana? Ni, satu tarik nafas. Tarik. Berapa nak bayar tu? Berapa ibadat nak bayar tu? Hembus pula. Kan? Itu baru nafas. Belum lagi mata, belum lagi telinga, belum lagi nikmat makan, nikmat rasa, nikmat macam-macam. Baru dunia baru. Jadi maknanya, kalau setakat nak bayar dengan amalan, tak akan mampu kita bayar. Tak akan mampu. Dan maka dengan sebab itu sebenarnya masuk syurga bukan dengan amalan, dengan rahmat Allah. Sebab itu kalaulah masuk syurga dengan amalan, agak-agak kata seorang ni mari jumpa kita, dia pun nak mengucap dia kalimah syahadah, alhamdulillah, kita pun seronok ni, kita pun ajar dia mengucap, dia pun mengucap lega, dia pun menangis ni, seronok, doa-doa, dia pun keluar, pak kena langgar kereta, meninggal. Kalau amalan boleh masuk syurga, agak dia boleh masuk syurga tak? Kalau ikut logiknya taklah. Dia tak ada apa lagi. Dia tak buat amalan apa lagi. Satu pun tak. Solat pun tak, apa pun tak. Tak boleh masuk syurga dia. Sebab tak ada amalan. Jadi maknanya, walaupun dia hanya baru mengucap saja, dia layak masuk syurga. Dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi maknanya sebab itu dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dia kata apa? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Daripada tanda-tanda orang yang bersandar pada amalan. Duduk dengan amalan dia masuk syurga kan? Nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Maka pengharapan dia pada Allah akan berkurang bila mana terjadi sedikit kecacatan pada amalan dia. Kalau dia sakit kau, alah habislah aku. Kan? Mana tak boleh buat amalan macam biasa dah, macam mana masuk syurga, dia akan putus pengharapan kepada Allah Ta'ala kalau dia menyandarkan bahawa pada amalan dia. Sebab itu nak masuk syurga sebenarnya pada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya satu lagi, kadang orang kata pula, kalau gitu ustaz tak payah beramal lah, janji dapat rahmat Allah kan, beramal banyak-banyak pun tak dapat rahmat, tak edih juga kan. Baik, macam mana nak dapat rahmat Allah? Persoalannya nak dapat rahmat macam mana? Nak dapat rahmat kena beramal.
Sebab apa? Sebab kita mampu beramal. Ya. Yang kawan tadi, dia bukan tak nak beramal tapi tak mampu. Balik-balik pam kena langgar kita, nak buat macam mana? Tak sempat kan? Allah akan bagi rahmat kat dia. Tapi kita yang mampu beramal ni, wajib kita beramal. Untuk apa? Untuk dapat rahmat, nak menarik rahmat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman digabungkan dengan apa? Wa amilus solihat. Amal soleh. Ya. Itu benda penting. So dia ada saling kait mengait antara satu